Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Lepas tangkap, bila nak dakwa? Jom Channel tertarik dengan tindakan tangkap-menangkap pegawai-pegawai dua agensi penguatkuasa Malaysia iaitu Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Pada 20 Oktober lalu, polis mengesahkan pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang ditahan berhubung kehilangan wang tunai berjumlah 6 juta US dollar, kira-kira 25 juta ringgit, turut disiasat atas kesalahan pengedaran dadah. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Razarudin Husin, suspek dipercayai terlibat dalam kegiatan tersebut sejak setahun lalu. Suspek ditahan selama 60 hari untuk siasatan lanjut dijalankan. Namun kami yakin tidak akan mengambil masa yang lama untuk melengkapkan siasatan. Selepas siasatan selesai, pihak kami akan merujuk kertas siasatan kepada bahagian undang-undang Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan selanjutnya, katanya dalam kenyataan lapor harian Metro. Razarudin berkata suspek pada mulanya ditahan kerana memiliki dadah jenis Eramin 5 selain ujian air kencing yang dijalankan juga didapati positif susulan laporan yang dibuat oleh SPRM. Dalam kes ini juga pihak JSJN turut menahan dua lelaki yang didapati positif dadah. Mereka adalah saksi untuk melengkapkan siasatan, katanya. Suspek tersebut telah ditahan kerana memiliki dadah, senjata api dan peluru pada 21 September lalu dan dadah berkenaan ditemui di dalam pejabatnya di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Suspek adalah salah seorang daripada 3 pegawai SPRM yang ditahan selepas disiasat berhubung kehilangan barang kes membabitkan wang tunai 6 juta US dollar baru-baru ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, 2 kertas siasatan telah dibuka berhubung tangkapan itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 8(A) Akta Senjata 1960 dan Seksyen 36 Akta Senjata 1960 dan Seksyen 12(3) Akta Dadah Berbahaya 1952, katanya dalam satu kenyataan lapor sinar harian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika itu dilaporkan berkata pihaknya sudah meminta Jabatan Siasatan Jenayah PDRM mempercepatkan siasatan kes selain bersetuju ia diklasifikasikan sebagai kes curi. Hamzah memberi jaminan Kementerian Dalam Negeri bahawa laporan polis yang diterima akan disiasat dengan telus mengikut lunas perundangan sedia ada. Sebelum itu, pada 9 Julai pula, Bernama melaporkan SPRM menahan seorang pegawai polis berpangkat Assistant Superintendent bagi membantu siasatan dakwaan meminta suapan sebanyak RM200,000 daripada pasangan pengedar dadah. Menurut laporan, lelaki berusia 48 tahun itu ditahan selepas memberi keterangan di pejabat SPRM Kelantan. SPRM mendapatkan perintah reman selama 4 hari terhadap pegawai itu yang dikeluarkan oleh Magistrate Ruzaidi Yaakob di Mahkamah Magistrate Kota Baru. Difahamkan pengarah SPRM Kelantan Rosli Husin mengesahkan penahanan tersebut dan berkata suspek dipercayai meminta suapan itu 3 bulan lepas untuk melepaskan kes berkaitan dadah. Pegawai polis itu dikatakan telah diberi wang sebanyak RM100,000 baru-baru ini. SPRM masih menjalankan siasatan dan tidak menolak kemungkinan ada beberapa lagi individu terbabit, katanya seperti dipetik. Rosli berkata kes disiasat di bawah Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Kini 60 hari sudah berlalu selepas pegawai SPRM itu ditahan polis. Masuk ke bulan 6 sejak pegawai polis itu ditahan SPRM. Apa seterusnya terjadi kepada mereka? Nampak seperti tiada kaitan di antara polis tangkap pegawai SPRM dengan SPRM tangkap pegawai polis. Tetapi sebenarnya ada. Kedua-dua agensi kerajaan tersebut kini dikompromi integritinya dengan makhluk perosak penerhaka kepada undang-undang negara. Malangnya tidak seperti tahanan lain, wajah dan nama mereka yang ditahan tidak didedahkan. Lalu kita tidak tahu sama ada tindakan susulan telah dilakukan demi menegakkan keadilan ataupun mereka telah bebas dan berkeliaran meneruskan kegiatan jenayah masing-masing. Rakyat mahu melihat agensi kerajaan khususnya penguatkuasa undang-undang supaya bersih daripada sebarang salah laku dan penyelewengan. Bertindaklah demi penuh hikmah, demi kedaulatan negara kita.